أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة أولا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف قدس الله سره dan sesungguhnya itu dari atas bawah atas qala mu'alif qala sallallahu sirra dan apabila dikurniai situ dan apabila dikurniai nasai bertambah-tambah atasnya kesudah-sudahan raja dan Allah SWT jua yang terlebih mulia daripada tiap-tiap yang mulia. Ini sambungan matan dulu. Sambungan matan dulu. Apa disebut dulu? La nihayatah. Ya. La nihayata limazammika in arja'aka ilaika wa la tafrugma madahiuka in azhara judahu alaika. Maksudnya tidak ada kesudahan bagi segala kecelaan. Tidak ada titik akhir bagi kecelaan. Mana sentiasa insan tu dalam kecelaan, kehinaan bila ya in arja'aka ilaik. Bila Tuhan pusingkan kita menghadap kita. Ya dengan bahawa kita tak jumpa jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ya tidak akan ada kesudahan tu. Mohon berpanjangan di dalam kecelaan, kehinaan. Bila dia nampak diri dia tak nampak Tuhan. Ya, bila dikembalikan kita tidak ada pertolongan daripada dia. Amat bahaya ni. Ya, sampai ke akhirat di dalam kecelaan dihumban ke neraka Jahannam wal a'yazubillah. Dan tiada selesai kepujianmu jika dinyatakan sifat wujudnya. Mana tidak ada, tidak akan maknanya apa? Selesai. Mana apa? Sentiasa. Dalam kepujian bila Tuhan zahirkan akan jud dia. Tuhan tajallikan. Sebab tu pentajalian benda amat penting. Selagi qalbi itu tidak ditajallikan kepada Allah Ta'ala, maka dia berada dalam keadaan khatar. Bahaya yang amat besar. Ya, perjalanan yang gelap, perjalanan tidak lurus dan sebagainya. Sempang siuh dalam kehidupan ini. Allah. Ini kata setengah daripada mereka itu bagi sahabatnya. Dan apabila dia kurniakan nasai bertambah-tambah atas kesudah-sudahan raja. Dan Allah Ta'ala jualah yang terlebih mulia daripada tiap-tiap yang mulia. Maksud dia apa? Ya? Hadapkan hati kita lah. Jatuhkan cinta hati kita kepada yang mulia. Orang yang cinta pada benda tak mulia ni orang gila kan. Ya, orang tak berakal. Pergi pilih benda yang tidak bernilai. Pergi sangkutkan hati benda yang tidak ada harga. Ya. Kalau dunia pandai pula kita. Kalau benda mahal dengan murah nak paling mahal.
Ya, benda sedap tak sedap nak paling sedap, kan? Benda cantik tak cantik nak paling cantik. Sekarang siapa yang paling hebat antara makhluk dengan Tuhan? Berarti bila dia tajalli je habis kan. Dia kalau tajalli je habis, lenyap, terbakar, hangus habis pandangan khalqiyah. Lalu berlazatlah ia dengan Tuhan. Allah. Itu kata Sayyidi Ahmad Ibn Idris radhiyallahu anhu. La subhanallahil azim la yasbutu litajalli azamati syai'un. Maha suci Allah yang maha agung. La yasbutu litajalli azamati. Tidak sabit ya bagi pentajalian azamahnya syai'un oleh suatu pun. Apa makna dia? La yasbutu syai'un litajalli azamati. Mana tidak akan ada lagi dah lenyap segala sesuatu bila ditajalli. Mana pentajalian dia melenyapkan yang lain. Di situlah pintu makrifat akan terbuka. Ya. Allah karim. Sayru billahi la yakun illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan ni tak mula dah melainkan fana. Selagi kita tak fanakan makhluk ni dalam kepala kita macam-macam ada, Tuhan tak buka pintu tu. Takkan dibukakan pintu. Ya, maqamul qurbi, maqamul uns. Selagi kita punya kalbi berjinak dengan makhluk yang tidak ada apa. Ya, maka kita tertipu dengan bayang-bayangan dunia makhluk. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia melainkan mata benda yang menipu daya manusia. Manusia tertipu daripada jalan makrifat bila dia tak kenal siapa dia, siapa Tuhan, tak kenal diri. Dan apabila dikurniakan nasai bertambah-tambah atas ini dari kesudahan raja dan Allah Ta'ala jauh yang terlebih mulia daripada tiap-tiap mulia. Dan kata setengah mereka itu ba'dul arifin bagi sahabatnya, dengan apa diangkatkan hamba, ya, dengan apakah martabat hamba itu diangkat di atas manzilahnya, atas pangkat yang tinggi. Maka kata mereka itu dengan anugerah Allah Ta'ala, araftu rabbi bi rabbi, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Kembali balik pada dia. Semua dia. Jangan sekali kita nampak kita jalan makrifat terbuka hijab dengan usaha kita. Kita tarik zikir, kita bangun malam, kita tahajud, kita zikir menghadap. Nampak kita itu mahjub. Kita terhijab dengan diri kita pula. Ya, matikan terus, tak ada dia je. Tak ada dia saja. Terlebih tinggi yang dituntut tauhid apa? Tiada maujud melainkan dia. Ya. Tauhid paling tinggi apa? La maujud bihaqqin illallah. Itu dia je. Mati situ intanya. Dan apabila dikurniakan habis tadi. Dan kata setengah ba'dul arifin bagi sahabat dia. Dengan apa diangkatkan hamba itu di atas manzilahnya, mana martabat dia. Maka kata mereka itu dengan anugerah Allah Ta'ala. Dan katanya hanya aku bertanya akan kamu daripada sebab. Anugerah tu aku tahulah, dia kata hakikat. Aku nak tanya sebab. Maka kata mereka itu kepada syekhnya, katanya dijadikan Allah Ta'ala bagi hamba itu himmah yang tinggi. Ya, daripada himmahnya. Maknanya diangkat himmah yang tinggi kepada terus himmatu aliyah, iaitu ta'alluqun qalbi billah, bergantung hatinya kepada Tuhan. Itu dipanggil himmatul aliyah, himmah yang tinggi, yang hebat. Ya, ada pun satu lagi dipanggil himmatud daniyah, himmah yang rendah, tak terpakai, yang hina, iaitu digantungkan ta'alluqul qalbi bil khalaik, digantungkan hati dia dengan makhluk. Orang yang menggantung kalbi dia dengan makhluk, itu orang paling hina dalam dunia. Ya, paling hina. Siapa dia paling hina? Yang pertama sekali, darajat pertama dapat cecah darajat paling hina. Al-kufar, orang kafir. Orang kafir mana dikenal Tuhan? Dia kira boleh sumbat masuk mulut dia. Orang Melayu panggil apa? Dia boleh ke darah.
Tahu ke darah. Ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am, tu Quran dedah kan. Ya'kulun, mereka makan, wa yatamatta', mereka berseronok-seronok, suka hilai. Kama ta'kulul an'am, macam binatang kaki empat. Ya. Popok kapi tu tengok apa kerja tu, dia bergebut benda. Dia bergebut benda yang nak ditinggal sebab dia buta dari benda yang nak dibawa. Dia tak nampak pun dia nak bawa. Dia tergambat-gambat macam orang gila macam ni. Allah. Ada pula orang-orang mengaku Islam pula terpengaruh dengan perangai orang. Dia pula sama tumpas. Ke hilir, ke hulu, hilir, ke darat, timur, barat, utara, selatan, darat, laut, bergambat-gambat. Siap jatuh, menjatuh, macam-macam. Itu semua dia apa-apa. Ya, butanya mata dalam. Dia bersungguh pada benda yang Tuhan dah jamin. Dia lalai pada benda yang Tuhan arah. Ya, lepas itu kan. Ijtihaduka fima duminalak wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasi basirati minka. Ijtihaduka fima duminalak. Kamu bersungguh-sungguh pada benda yang Tuhan dah jamin. Apa dia? Ar-rizq. Rezeki Tuhan dah jamin. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah. Tidak ada yang melata atas muka bumi rezeki yang Tuhan jamin. Tidak adalah orang yang paling celaka dalam dunia orang yang tak nampak rezeki dari Tuhan. Dia nampak rezeki ni saya cari. Kalau saya tak buat mana dapat? Itu betul-betul paling celaka manusia ni. Puang hajau dan biadab dengan Tuhan. Tuhan bagi dia rezeki dia tak nampak. Ya, paling jahil manusia, kalau orang Cina panggil apa, paling sui. Ya, paling sui manusia. Kalau dia suap dia tak nampak dari Allah Taala. Dia minum dia tak nampak dari Tuhan. Dia berjalan dia tak rasa dari Tuhan, dia rasa dia. Kau siapa? Siapa kita Tuhan? Kita ni fakir, hamba, bangsat dengan Tuhan. Tak ada apa kita Tuhan. Ya, kalau kita nampak kita hebat aja, ambil jawab dia. Tak jumpalah kita jalan makrifat kepada Allah Taala. Teraba-raba dah dan tidak ada penyiksaan bala paling besar, dia panggil narul muajjalah. Neraka yang disediakan bila kalbi insan ditutup. Tuhan tutup, dia tak kerti menghadap Tuhan, dia tak kerti berlazat dengan Tuhan, dikejar habis-habis macam orang gila, dikejar dunia. Ya. Ijtihaduka fima duminalak. Kamu bersungguh-sungguh pada barang yang Tuhan dah jamin. Rezeki Tuhan dah jamin. Cari lebih kurang dah lah sekadar ada sebab. Ini kejar siang malam, pagi petang, bergambat. Dahsyat. Nanti tengok kesian. Wa taksiruka fima tuliba minkah. Dan dia cuai barang yang Tuhan tuntut, terutama sekali al-ilm. Ilmu yang paling besar, al-ilmu nurun. Ilmu tu nur, tak ada nur nak berjalan ke Tuhan macam mana. Bila berlaku dua perkara ni, dia bersungguh menggila pada mengumpul benda yang nak ditinggal, harta dunia yang tidak ada nilai di sisi Allah. Kemudian yang Tuhan suruh pula dilalai, dia buat macam mabuk, maka dalilun alantimasi basirati minkah, dalil mata hati telah dibutakan oleh Allah. Habis. Tamat. Kalau Tuhan tertutup di dalam habis. Dia tak nampak, tergaba-gaba. Lepas tu dia perasan dia hebat lah Allah. Memang dia kena tipu dengan syaitan dan iblis dan ketika itu dia terbaliklah pandangan dia terbalik, tak nampak. Yang besar dia anggap kecil, yang kecil dia anggap besar. Urusan dengan Tuhan besar. Kabbir ma kabbar Allah. Besarkan apa yang Tuhan besarkan. Saghir ma saghar Allah. Kecil apa yang dikecilkan. Kecilkan apa yang dikecilkan oleh Allah Taala. Ya, Tuhan meletakkan besar apa? Ma'rifatullah. Mengenal akan dia, itu asal. Siapa kenal Tuhan, dia tahulah tuan-tuan ni. Kalau dia kenal benar-benar siapa Tuhan, nasihat dia tidak akan berpaling walau satu saat pun dengan Allah Ta'ala. Ya, kelazatan, kenikmatan dia luar biasa tuan-tuan. Kalau tak dapat tu maknanya, dia kena balik, dia sedar dengan benda tak ada harga tuan-tuan. Allah. Orang ajak dia makan hotel 5 bintang, 10 bintang. Dia pergi makan apa? Bangkai dekat tong sampah. Itulah taraf ni. Ad-dunya jifah wa tullabuha kilab. Ad-dunya jifah, dunia tu bangkai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tullabuha, orang yang menggila mencari dunia, kilab, anjing. Lepas tu para aulia dipandang dengan nur makrifat, dia muka macam tu rupa anjing banyak. Ya, dia kami hebat kan rupanya. Bila Allah Ta'ala tajalli ke dengan nur pum tu buka
Rupa anjing macam-macam. Tu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan. Dia seorang pemuda berkhidmat dengan dia. Habis tu, ya Sayyidi Syekh doakan saya. Aku doakan kau jadi orang. Besok aku doa dia. Asyik doa ni tu lain tak ada. Kau ambil kasut aku ni. Kau pergi. Saum. Dia pun saum kasut Syekh Abdul Qadir Jailani. Kau tengok dalam masjid. Terperanjat dia kan. Seramai-ramai tu yang kepala insan tak berapa orang. Yang lain, kepala lain lewat dia. Kepala lain. Sebab tu tak akan dimasuk ke neraka ala suratil Adam. Atau wajah insan Tuhan tak masukkan, melainkan berubah. Takriman lahu. Ya, kena Allah muliakan Nabi Adam alaihissalam. Dia akan ubah. Kan? Maka sebelum berubah atas dunia, hakikat dia berubah dia. Dipandang oleh ahlillah. Sebab dia kata, ittaqu firasatul mu'min. Fa innahu yanzuru binurillah. Takut oleh kamu akan tenungan tajam daripada mukmin yang kamil. Ya, dia lihat dengan nur daripada Allah Ta'ala. Ya, kadang-kadang wali-wali kita jumpa dia tak nak pandang dia. Dia pandang tempat lain. Macam rupa dia tengok. Ya. Allah Karim. Hanya saja aku bertanya kepada sebab katanya. Maka kata mereka itu kepada Syekh, dia katanya dijadikan Allah Ta'ala bagi hamba itu himmah. Mana dia punya apa? Himmah dia panggil apa? Cita-cita yang tinggi panggil. Itu dia. Fokus dia. Yang tinggi dalam himmahnya, maka angkatkan Allah Ta'ala akan dia dengan dia kepada martabat yang terlebih tinggi daripada martabatnya. Kata apa? Kata Syekh, kun bi awsafi rububiyah muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyah mutahaqqiqan. Itulah cantik. Ya, dua benda. Kun, mana jadikan bentuk diri kamu. Ya, bentuk jadikan oleh kamu pada segala sifat rububiyahnya, daripada kaya, mulia, itu semua sifat ketuhanan Allah Ta'ala. Maha kaya dia. Kaya sebenar apa? Tidak berhajat, tidak terikat, tidak tertambat. Itulah dia kaya sebenar. Bukan kaya banyak duit. Dia panggil dia jutawan. Itu banyak orang kafir, banyak kan. Ya. Terkaya mana terlepas, dia tidak terikat. Ya, makhluk kaya macam mana pun dia terikat tak? Terikat. Dia perlu sentiasa kepada Allah Ta'ala. Ya, kata Tuhan blok sikit je kan, apa dia habis. Dia terik je, padam ke jantung, mati itu. Dan mulia, itu mana sifat rububiyah, maha kaya, maha mulia, maha kuasa dan kuwah. Bergantung. Ya, seperti bahawa adalah engkau menilik kepadanya padahal berpegang atasnya. Itu mana kita kena kekalkan apa? Memandang keterikatan kita dengan Tuhan. Sentiasa tadi. Alat dawam. Tiada kepada yang lain daripadanya. Dia tak berpegang. Walaupun dalam kocik dia ada duit. Ya, 10,000, 20,000 dah. Hati tak pegang. Hak ni dalam kocik walaupun kita boleh ambil ni, tak tahu lagi pegang. Ya, tepung tengah jalan dia pegang orang ni. Rompaknya habis. Kejap je. Ada seorang tu, dia pergi bank, dia keluar 20,000. Dia pergi minum teh kat kedai kejap, dia terlupa kunci. Balik habis tak ada. Dia tukang kumpul, dia tukang keluar duit, orang lain ambil. Itu rezeki apa dia panggil? Rezeki mamluk. Ya, rezeki hanya dia milik je. Dia tak boleh ambil manfaat. Tuan pergi balik. Dia ada rezeki madmun, mamluk, maksud. Ya, dan rezeki yang paling mulia rezeki apa? Rezeki mau'udun. Rezeki yang Tuhan janjikan dia dengan takwa. Ya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu rezeki. Orang Melayu buat tarik duit ayat ni. Wa man yattaqillaha man syartiyah kan. Tuhan syarat siapa yang bertakwa, bina takwa zahir batin barulah dia dapat. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu, jawab man, yaj'al lahu makhrajah. Baru Tuhan buka jalan keluar. Kemudian yang kedua, yarzuq min haitsu la yahtasib, baru Tuhan rezekikan dia pada jalan yang dia tak perasan datang. Itu para aulia rezeki ni. Ya. Rezeki betul bulat dia nampak dari dia. Rezeki yang paling hebat, yang paling mahal, rezeki dari dia. Kita nampak dari dia. Kalau rezeki kita nampak dia bagi kita, tu rezeki kita sudah apa? Kurang. Ya, kurang. Dengan rezeki itu kita terpaling hati daripada Allah Ta'ala. Dan pada segala sifat ubudiyah, mana tahqiq kita dalam sifat rububiyah, makna apa? Muta'allikan, bergantung. Muta'allaq, qalbi kita sentiasa dengan Tuhan, itu maksudnya. Daripada fakir kita, kemudian sifat ubudiyah kita tahqiq.
Sifat hamba apa dia? Faqirun, ya. Fakir, hina, lemah, dhaif, ya. Mutahaqqik. Mana kita tahqiq sentiasa memandang sifat fakir. Orang kalau macam tu sentiasa dihujani rohani dia dengan madat daripada Ta'ala. Pun madat tak putus-putus entah ni. Tahaqqaq bi faqrika yamuduka bi jinaih. Tahqiqkan kamu memandang fakir kamu, nasai kamu akan dapat bantuan daripada Yang Maha Kaya. Ya. Tafsir hakikat ayat innamas sadaqat lil fuqara. Innamas sadaqat lil fuqara. Sesungguhnya sedekah ataupun zakat dibagi pada siapa? Lil fuqara. Bila orang tu tahqiq dalam makam fakir baru dia dapat. Ya. Sebab tu kalau hukum fiqh kita, fakir dibagi 3. Satu fakir harta benda dia tak ada. Satu fakir usaha. Satu lagi fakir nafkah, baru dia sah menerima zakat. Ya. Kadang-kadang kita orang lain tersilap. Bagi zakat apa? Saya bagi zakat pada anak yatim. Rupa tengok anak yatim tu duit dia 3 juta ni. Kita bagi dia zakat RM30, dia senyum. Ya. Kena tahqiq betul-betul. Makam fakir itu tafsir syariat. Mana zakat kita kalau silap, maka wajib kita kena qada balik. Dulu kita beri rupanya kan fakir, rupa dia kaya. Dia tengok orang tua dia duduk rumah seorang tu bungkuk-bungkuk. Dia pun bagi je. Dia tak ada tanya apa lagi. Bagi kawan tu pun tak tanya, ambil je. Tengok pagi gaya 10 biji kereta besar tuan. Mercedes ada, BM ada, lori balak pun ada tuan. Tanya-tanya rupa duit dia tak habis makan. Hukum zakat kita bagi tu tak sah hukum ni. Wajib qada balik. Dan kalau dia tahu tu duit zakat, wajib dia kena pulang balik. Haram dia makan. Ya, sebab kena tahqiq dalam makam fakir, ya, baru dia sah mengambil zakat. Ya, itu syariat. Tafsir hakikat dia dapat ditahqiq dalam fakir dia dengan Tuhan. Bila dia fakir dengan Tuhan dia dapat, bila tahqiq dia syuhud akan ghina illah. Dia dua sifat yang berlawanan kan. Sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi kita. Sifat yang mustahil bagi kita, wajib bagi Allah. Apa sifat mustahil bagi kita? Segala kesempurnaan. Itu mustahil bagi kita. Itu wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah, segala kesempurnaan, itu mustahil bagi kita. Sifat yang wajib bagi kita, segala kekurangan, itu mustahil bagi Allah. Dia berlawan dua. Jadi nak dapat dengan dia, kena ambil sifat lawanan. Kita tahqiq makam kita fakir, maka kita akan dapat lawan fakir apa? Kaya. Kita akan dapat bantuan daripada zat yang maha kaya. Kalau kita nak dapat bantuan, terutama bantuan rohani nak berjalan ke Tuhan, daripada zat yang maha mulia, kita kena tahqiq memandang kehinaan kita. Itu lawan dia. Ya, secara umum dia, kalau kita nak dapat bantuan daripada zat yang maha sempurna, kita kena pandang sifat kita yang sifat kita yang segala kekurangan, segala kesempurnaan dia. Maka di mana dapat benda ni? Macam mana kita nak memandang fakir kita dan memandang ghina kaya dia? Dia wujud dari mana? Zikirlah tuan-tuan. Az-zikr lahu nur. Zikir ada nur, sebab dengan pancaran nur zikir dia akan nampak kebesaran dia, keagungan dia, kehebatan dia akan terbuka. Kalau peringkat awal dia naik atas zikir, dia naik zikir dalam bentuk muraqabah lagi atas. Dan naik atas lagi musyahadah, tenggelam tu yang lain habis. Dia dengan Tuhan habis. Ketika itu dia sentiasa dalam madat nur Allah Taala. Ya, yang itu tu yang nak tu Nabi ajar kita, minta Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran fi amami nuran khalfi nuran, semua nur. Tu hadis sahih. Ya Allah, jadikan dalam kalbiku nur. Bila ada nur, bila tenggelam yang lain, kita padamkan pandangan makhluk, memancarkan nur makrifat. Allah. Selagi kalbi kita tak padamkan, tak boleh berjalan. Dan ya, mana boleh nak berjalan kalau kaki diikat. Sebab tu warid sampai dia lepas arada alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar. Warid Tuhan sampaikan supaya kita dapat bantuan lepas kalbi kita daripada makhluk. Siapa yang tak lepaskan kalbi dia daripada makhluk, dia tak boleh berjalan kan. Dia berpusing kan. Ya, muka dia pun macam himaru.
No. Dah baca dulu depan. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha. Matan apa betul? Ya, tengok Ustaz. Kau tunggu saya dia suka buka. Kita malas nak buka. Tunggu saya kalau dia baca kitab macam ni kan dia ambil matan. Kalau depan ujung yang ni dia ambil ni dia lagakan. Dia padankan benda ni. Ya. La tarhal min kaunin ila kaunin. Jangan kamu berjalan qalbi kamu daripada makhluk kepada makhluk. Buat ibadat pandang orang. Buat ibadat seorang menghadap kat kita. Suka ibadat orang kenal kita. Habis teman-teman. Tak boleh pakai benda tu. Ya. Maka patakuna kahimari raha. Engkau macam himar yang mengisar gandum. Himar yang mengisar gandum, tempat tu dimula, tempat tu dibusuk. Dia tak pergi mana. Pimai-pimai yang kata apa? Macam tu. Daripada makhluk pada makhluk pada makhluk. Hatta syurga pun makhluk. Kita nak terus ke dia. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Ta'ala kemuncak dia yang dan terus naik atas. Baru dia jadi betul. Ya. Habis. Wali-wali kau tengok kita entah apa rupa kan. Anak ada orang lain wallah alam. Jadi tengok rupa macam beruk apa nak cantik wajah kita, solidkan dia dengan nur makrifat. Ya. Ya, make up dia dengan muraqabah. Ya. Celakkan dia dengan syuhud dengan Tuhan. Semua dia punya perhiasan dalam. Yang kita tengok cermin muka kita semua jadi bangkai dan perempuan cantik, ruwatu cantik, kalau ada mati 10 hari capur banyak kali. Bangkai paling busuk tu kampung tak ada. Tak ada apa. Tu ratu cantik, kalau ratu tak cantik lagi lah. Yang cantik semua jadi bangkai, itu semua jasad. Kita nak yang dalam tu. Roh hakikatul insan, latifatul rabbaniyah, nuraniyah. Dia tu yang kita nak jaga diri kita. Solidkan dia. Basuhkan dia dengan ma'uzik. Mandikan dia, sabunkan dia, sental dengan penyental at-taubah. Taubah biar dia bersih. Kemudian hias dia dengan azik. Ya. Wal muraqabah, wat tawajjuh. Itu semua hiasan dia. Baru dia cantik. Oh, cantik. Sehebat-hebat dia tuan-tuan ni. Ada satu orang wali tuan-tuan ni, orang pandang dia dengan dia. Di sini orang pandang dia macam orang gila tuan-tuan ni. Tapi kalau orang jumpa kat Mekah, dia pun cantik, secantik-cantik. Sebab yang Mekah tu pandang orang lain ni. Para awliya sama awliya dia kenal. Yang kenal wali-wali ni. Kita kenal ke wali sebab kita sama-sama wali nikah. Kan? Wali nikah dia kenal wali nikah. Nikah wali nikah kan. Waliullah. Ya. Orang yang telah dibukakan, disingkapkan kalbi dia berlazat dengan tu Tuhan dan Allah. Jadi kata jadikan pada segala sifat rububiyah itu kaya dan mulia dan kuasa dan kuat itu bergantung. Seperti adalah engkau mendidik kepadanya padahal berpegang. Bila kita tilik je dengan kalbi kita, maka terus kita iktimad. Jangan pegang benda lain. Sebab matan kitab ni dimulakan dengan apa dulu? Iktimad kan? Min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja' inda wujudi zalal. Sengaja bertanda orang berpegang pada amal bukan Tuhan dia. Wujud zalal. Jadi kata lemah aja. Itu silap. Jadi kena pegang dengan Tuhan bukan dengan kita. Bukan dengan amal. Tiada kepada barang yang lain daripadanya. Dan pada segala sifat ubudiyah pula kehambaan apa? Fakir, hina, lemah, dhaif. Itu tahqiq, mutahaqqik, mana mantap. Mana kita sentiasa merasakan fakir kita, hina kita. Rasa dengan apa? Bukan ta'akulan, tapi zauqiyan. Man arafan nafsa faqad arafah rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenal tu Tuhan. Apa makna kenal diri? Dua. Satu, kenal bita'akul. Dengan fikir, kita fikir, kaji, yang nampak diri kita lemah. Itu lembab dan itu cepat hilang. Tapi mengenal sini bukan dengan cara ta'akul, mengenal dengan cara zauq. Rasa. Zauq yang Tuhan cempakkan. Dan zauq tidak akan dapat, melainkan kita padam zauq dengan makhluk. Kita padamkan rasa dengan makhluk, baru dia akan dapat benda ni. Ya, dia tak boleh jumpa benda-benda zauq dengan Tuhan, zauqi dengan Tuhan, dengan zauq tak boleh jumpa tu. Benda yang dipanggil apa? Ad-didan la yajtami'an. Benda berlawan dia tak boleh berhimpun tu. Ya, bila dia buang rasa dengan makhluk, Tuhan akan cempak. Rubbama warada 'alaika al-anwar fa yadqal mahsuban bi syaril asar fartahadat min haitsu nazarat farriq qalbak minal aghyar bau yamlahu bil ma'arif wal asrar. Ada kala Tuhan nak terangkan dalam kalbi insan nur macam-macam. Tiba-tiba dia tengok tak ada persiapan, berkeladak lagi pegang makhluk, beradab makhluk, kasih dengan makhluk, suka teguh. Pertahanat min haitsu nazarat, Tuhan tarik balik. Berkata farik galbak, kosongkan. Kita bersihkan betul baru dituang. Itu yang didapat oleh para awliya.
Dia dapat dia dengan Tuhan, tuan-tuan, dengan lain bila sab. Mudahlah dia berjalan ke hadirat Allah. Dia rasa dia dengan Tuhan dapat. Man zak wa man lam yazuk. Siapa rasa dia rasalah. Ilmu ni ilmu rasa, tuan. Ilmu keperasanan. Sebab tu tuan guru mursyid dia kata, kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Dia punya cakap bergegau kami, kan. Kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Kau jangan berani-berani nak lupakan Allah. Dia punya pesan sikit, kan. Gegau kita dengar. Sebab dia cakap lagi dalam. Dia bercakap dengan Allah. Kita bercakap dengan nafsu. Ini masalah. Kita pandang diri kita. Habis. Jadi bila kita pandang saya hina kita, di mana kata dia kenal diri. Mana arafan nafsah, faqad arafan rabb. Dipandang dia dhaif dia akan kenal apa? Allah tu qawiyun. Dipandang dia jahil dia pandang Allah Ta'ala tu alimun. Ya, dipandang dia adamun mahdun, ketiadaan diri dia, faham dia nampak ada wujud yang hakiki dia. Pandang bil nur. Bukan pandang dengan akal, kan? Pandang akal itu menggunakan perbincangan untuk membina basit, itu akidah. Mana dalil Allah Ta'ala wujud? Baharu alam. Kidam, baharu alam. Sampailah mutakalliman, kaunuhu mutakalliman, baharu alam. Itu untuk bina akidah. Tapi dalam pembinaan akidah, dia masih nampak makhluk lagi. Nampak ni? Baharu alam. Masih nampak alam lagi. Bagi orang masuk lain ni tak ada alam dah. Dia dengan Tuhan itu, tuan. Dia berlazat dengan Tuhannya. Dia membina apa? Mukasyafah. Bukan membina akidah. Akidah peringkat basic. Takkan sampai mati akidah tak habis-habis. Akidah apa makna? Pegangan. Kita pergi kedai, beli burger dan pegang. Kan? Kawan kata tak makan. Tak, saya tak makan. Saya pegang ni. Saya macam saya nak pegang ni, tak nak makan. Oh, macam tu pula kau. Ni mana mazhab pula kau pakai, kau pegang ni kan. Ya, kita pegang. Lepas pegang baru makan. Makan tu rasa. Bila kita ada rasa dengan dia, baru dimasuk iza zukirallah wajilat kulubum, tu rasa. Sebut dia Allah, gam dalam dia rasa. Dia rasa apa? Jalal, jamal. Dua. Ditajalikan jalal, itu datang macam-macam dia tak. Apa nama? Bala, macam-macam sampai. Musibah macam-macam sampai. Itu jalal, tak. Ditajalikan jalal, gempa bumi berlaku. Tsunami berlaku. Macam-macam berlaku. Ya, itu jalal. Kalau ditajalikan jamal pula, sam. Oh, nikmat tu, nikmat macam-macam. Dia buka, macam-macam nikmat dia begitu, jamal. Jadi, tiap saat manusia tak lepas dua tu. Ada kali dapat nikmat atas sebaliknya. Maka dalam dua-dua tu kita kena ada kontak dengan dia. Mata a'taka ashhadaka birrah. Wa mata mana'ak ashhadaka kahrah. Bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Bila dia beri sebenarnya tunjukkan nama dia tadi. Ya. Apa nama dia? Ya. Mata a'taka ashhadaka albir, pemberi pengguna nikmat. Ya. Dan bila dia blok pula sebenarnya apa? Dia tajalikan kita kahar nama dia. Jadi sila pandang jalal wal jamal dalam setiap nafas. Itu rahsia dia fi kulli lamhatin mana basin. Ni tersebut bila matin mana basin tak kerti nak letak. Tiap-tiap nafas mana disuruh kita kenal dia. Ya, tiap-tiap turun nafas kita, tiap-tiap lamha kelipan mata kita. Itu menandakan wirid itu membawa kepada makrifat. Sebab orang bila makrifat dia takkan putus dengan Tuhan. Mana ada orang dapat benda paling hebat, benda paling cantik, dia boleh lupa kan? Mana dia takkan lupa. Ya. Dia dapat perempuan pun teringat macam ayam kena tungau. Ya, malam tak boleh tidur tet memeset macam orang gila. Kau pergi gantung hati dengan betina apa pasal? Bodoh punya kerja kan. Gantung alik qalbak billah. Gantung hati kau dengan Allah, kau nak balik menghadap Tuhan, kau nak balik menghadap betina, yang betina bukan kau nak balik menghadap jantan. Nak menghadap Allah Ta'ala. Kan? Itu zikir jangan putus. Habis nak putus jalan-jalan, cari jalan tarekat lah tuan-tuan. Tarekat Ahmadiyah, tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Samaniyah, Chestiyah, macam-macam tarekat, 40 lebih ada, pergi cari. Jangan tonton hegi-hegi lagi.
Tarekat ini apa kita tarik pada jalan. Fafirru ilallah. Berjalanlah kamu menuju Allah. Itu nas Quran terpampang. Ya. Siapa megang tarekat, kutub-kutub wali-wali besar. Duduk bawah lain dia tuan. Ya, kalau WhatsApp tuan atas saja pun tuan. Menteri besar. Siapa lagi? Sultan. Wah, banyak projek dapat. Link dunia punya cerita. Tapi kalau kita duduk bawah link kita ni aulia, ni kutub, ni autad. Oh, sedaplah tuan-tuan. Kan? Mana nur dia tu ada, madat dia ada, fight dia ada. Itu panjang cerita lagi lah. Carilah jalan. Barang Imam Ghazali suruh tu. Dan dalam Ihya Imam Ghazali suruh, talabus syekh wajibun ala kullil murid walau kana min akabiril ulama. Mencari mursyid yang memimpin rohani kamu ke Tuhan menjadi kemiskinan, walaupun kau terbesar daripada ulama syariat. 4 mazhab, 10 mazhab, ya, Sunan Sita habis, ya, Quran 7 kiraat boleh. Kan semua. Dah rohani jalan lain kena cari doktor pakar dia. Ya, yang dia tengok tembus kita tuan. Kaifa nadu nas ila Allah nahnu ba'indun. Macam mana kau nak bawa orang ke Tuhan kau sendiri tak sampai ni. Ya, cari orang yang usul ila Allah. Ya. Tuan-tuan bangun malam-malam minta dengan Tuhan, ya Allah kau tunjukkan aku mursyid yang sebenar supaya bawa aku ke hadirat engkau. Ya, minta dengan Tuhan. Dan tuan-tuan tanya saya tak tahu. Tanya, minta malam-malam bangun munajat dengan Allah Taala. Ya, supaya tak nak buka. Habis ya. Cik jalan tuan-tuan ni. Cik jalan tarekat. Jangan ikut Wahabi tu. Wahabi bodoh kan. Dia tak kenal jalan tarekat. Dia kerja dia melalak aja. Tu melalak. Bid'ah. Wahabi ni kalau tuan-tuan bagi tasbih kan. Dia fikir apa? Bid'ah. Bid'ah tu dia punya wirid. Tak ada cerita lain. Orang tu bid'ah. Bid'ah kan orang tak habis-habis. Ya. Tu dia kerja dia. Dia tak. Kita punya zikir apa? Masuk dalam dia je. Allah. Baru sedap. Baru dapat nikmat kita dengan dia. Falyafrahu. Dengan aku ndaklah kamu gembira. Wa bizikri falyatana'amu. Dengan zikrullah kita terasa nikmat. Paling hebat nikmat zikrullah. Lagi tak dapat nikmat tu kita menangis dengan Tuhan. Apalah jauhnya hatiku ya Allah. Para aulia engkau bernikmat aku belum dapat lagi. Pada aulia pada bermanja berlazat dengan kau, aku terpusing lagi ya Allah jauh. Ya kasanilah hamba-Mu ini ya Allah. Rayulah malam-malam minta dengan Tuhan. Ya. Mengalirkan air mata ya kerinduan dengan Tuhan. Dan air mata ini kalau keluar neraka pun tak sentuh. Kitratani la yamassumun nar. 2 titisan yang tak akan disentuh api neraka. Pertama titisan darah yang syahid. Ni Timur Tengah berasaan tuan-tuan. Ya, atau angkat syuhada banyak berlaku. Ya, dia berjuang pum. Kita kesian ke dia mati bom. Betul, satu sudut syariat. Hakikat dia dah sana kan. Bernikmatlah kita duk risau dia dah masuk syurga kan. Dia syahid ya dukhuluna al-jannah bighairi hisab. Dia masuk syurga tanpa hisab dah. Kita dah tengok orang mau mati dia teruk gini-gini. Dia dah balik kan. Kita tak tahu ujung masuk macam mana. Dia dah bernikmat dah. Tuan ya. Satu lagi titisan air mata. Kena gerun dengan Allah dan air mata yang rindu. Ini semua takkan disentuh. Api neraka pun malu nak sentuh dan orang yang asyik dengan Allah Ta'ala. Tuan. Habis kun ma'allah. Tarallaha ma'ak. Sentiasalah kamu dengan dia dan saya dia akan buka. Kamu sentiasa memandang akan dia. Kemudian summa qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Fa inna khaira kulluhu bi yadihi wa anta min. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya,